اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana kita sedang berada pada hadis-hadis berkenaan tentang tajuk haji yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-10 Hijrah. Kita telah tiba pada riwayat 2925. Dan sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada Ayu Hafiz, Haifah Najwa di ruangan Facebook, kemudian Adeline Maira dan Fatimah Az-Zahra di ruangan TikTok. Ahlan-ahlan kepada semua. Kita nak sambung hadis-hadis berkenaan tentang haji dan juga jenis-jenis haji yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula riwayat 2925. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam riwayat ini kita boleh dapat tahu bilakah Nabi meninggalkan Madinah untuk haji. Maka dalam riwayat ini Imam Muslim membawakan hadis-hadis berkenaan tentang bilakah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Madinah untuk menunaikan haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, li khamsin baqina min Zulqa'dah, pada 5 hari berbaki sebelum berakhirnya bulan Zulqa'dah. Bererti kalaulah bulan Zulqa'dah tersebut adalah 29 hari, maka bererti 24 Zulqa'dah. Kalaulah bulan Zulqa'dah tersebut 30 hari, maka bererti 25 Zulqa'dah. Maka Nabi SAW telah meninggalkan Madinah di antara 24 ataupun 25 Zulqa'dah. La nura illa annahu al-hajj, dan tidaklah kami berpandangan kecuali sesungguhnya perjalanan itu adalah perjalanan haji. Ianya berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah. Hatta idza danawna min Makkah, sehingga apabila kami telah hampir dengan Mekah, amara Rasulullah, maka Nabi SAW telah memerintahkan, man lam yakun ma'ahu hadyun, orang yang mana tidak membawa bersama dengannya binatang al-hadyu, iaitu binatang yang dibawa daripada rumah mereka untuk dikorbankan di tanah haram. Maka Nabi perintahkan kepada mereka, idza tafa, orang yang tidak membawa al-hadyu, apabila mereka telah selesai tawaf di Baitullah wa baina Safa wal Marwah, dan apabila mereka telah selesai sa'i di antara Safa dan Marwah, ayyahillah, untuk mereka keluar daripada ihram, iaitu Nabi suruh mereka melakukan haji tamattu'. Orang yang tak bawa al-hadyu, Nabi suruh mereka untuk melakukan haji tamattu'. Dan orang yang ada al-hadyu, kalaulah mereka niat tamattu' sebelum ini, Nabi galakkan mereka untuk berniat haji qiran.
Berkata Aisyah, "Fadukhila alaina yaumun nahri." Maka telah dibawa masuk kepada kami pada hari nahar, iaitu 10 Zulhijjah, bilahmi bakar, dengan daging lembu. Maka aku telah bertanya, "Mahadha, apakah daging lembu ini?" Maka dikatakan, "Zabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajih." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih kurban bagi pihak isteri-isteri baginda, iaitu lembu. Qala Yahya, fadzakartu hadzal hadits lil Qasim bin Muhammad faqala atatka wallahi bil hadits ala wajhi. Maka Qasim bin Muhammad berkata, hadis ini telah sampai kepada kamu seperti riwayat yang sepatutnya. Riwayat 2926 kita tak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. وبه إليه قال حدثناه محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تهويل. وبه إليه قال حدثناه ابن المسيب ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. 2927. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين daripada Ummul Mukminin, wa anil Qasim an Ummul Mukminin daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, Aisyah telah berkata, aku telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasdurun nas, yasduru ayyarji'u, wahai Rasulullah, orang ramai telah pulang, binusukaini, dengan dua ibadah yang berasingan, iaitu orang yang buat haji tamattu', mereka dapat ihram umrah dan kemudian mereka dapat buat ihram haji berasingan. Maka Aisyah dia tak dapat begitu sebab Aisyah pada awalnya nak buat tamattu', namun kerana haidnya berpanjangan sehingga masuknya musim haji, hari-hari haji, maka Nabi SAW suruh untuk dia berniat ihram haji dan dia melakukan haji qiran. Sebab itu kata Aisyah, wa asduru, namun aku pulang, binusukin wahid, dengan hanya satu amal ibadah, iaitu kerana dia buat haji qiran, maka digabungkan antara amalan haji dan umrah dia. Maka Nabi SAW bersabda, sabda Nabi SAW, intaziri, kalau begitu tunggulah wahai Aisyah, fa idza taharti, apabila kamu telah bersuci, fakhruji ila Tan'im, maka keluarlah kamu ke Tan'im, fa ahilli minhu, dan berihramlah kamu ihram umrah daripada Tan'im, tsummal qaina, kemudian engkau bertemulah kami di tempat sekian dan sekian. Berkata perawi, azunnuhu qala ghada, aku merasakan yang Nabi menyebut perkataan esok. Walakinnaha, dan akan tetapi apa pahala bagi ibadah, ala qadri nasabik, bergantung kepada tahap keletihan, au qala nafaqatik, ataupun bergantung kepada tahap perbelanjaan. Maksudnya Nabi bersabda, seseorang yang lebih letih ibadah haji dia, lebih banyak pahala. Seseorang yang lebih banyak perbelanjaan hajinya, maka lebih banyak pahala. Riwayat sebab itu pada baris yang terakhir kata Imam Nawawi, hadza zahir fi anna thawaba wal fadla fil ibadah yaksuru bi kasratin nasabi wal nafaqah. Dalam ibadah, lagi banyak letih seseorang itu beribadah, lagi banyak dia berbelanja ketika beribadah, maka lebih tinggi dan banyak pahala yang dia dapat. Riwayat 2928. Okey, pada baris yang kedua, kan Nabi suruh Aisyah untuk pergi ke Tan'im. Maka kata Imam Nawawi, fihi dalilun, hadis Aisyah ini menjadi dalil bagi pandangan para ulama, anna man kana bi Makkah, bagi orang yang memang berada di Mekah, wa aradal umrah, dan orang tersebut nak buat umrah. Maka orang yang dah berada di Mekah, kalaulah dia nak buat umrah, famiqatuhu, maka miqatnya adalah adnal hil, iaitu dia kena keluar ke tanah halal. Mana-mana tanah halal, tak semestinya Tan'im. Kalaulah dia pergi Arafah pun pada waktu itu dia boleh berniat ihram. Maka beza orang yang berada di Mekah, ihram haji dia dengan ihram umrah. Orang yang dah berada di Mekah, kalaulah dia nak buat umrah, maka dia kena keluar ke tanah halal. Sementara orang yang dah berada di Mekah, dia nak buat haji, maka dia boleh berniat daripada rumahnya, daripada mana dia tinggal, daripada hotel dia dan sebagainya. Tapi kalaulah umrah dan dia dah ada di Mekah,
maka dia kena keluar ke tanah halal. Mana-mana tanah halal? Ada orang daripada Hudaibiyah, ada Ji'ranah, ada Arafah, ada Tan'im dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Riwayat 2928. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ibnu Musanna qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Ibn Aun an al-Qasim wa Ibrahim qala la a'rifu hadits ahadihima min al-akhar anna ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala telah berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, yasdurun nasu binusukaini, orang ramai telah pulang dengan melakukan dua ibadah berasingan, iaitu ibadah umrah berasingan dan ibadah haji berasingan. Ini adalah orang-orang yang melakukan tamattu'. Maka Nabi SAW pun suruh untuk dia buat umrah daripada Tan'im. Walaupun sebenarnya umrah dia dah selesai sebab Aisyah melakukan haji kiran, tetapi dia nak ada penambahan amalan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis tadi, seseorang itu pahalanya bergantung kepada tahap keletihan dan perbelanjaan dia. 2929. Wa bi ilayhi qala hadatsana Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim qala Zuhair hadatsana wa qala Ishaq akhbarana Jarir an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu ta'ala telah berkata, kharajna ma'a Rasulillah SAW, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nura, dan kami tidaklah berpandangan illa annahul hajj, kecuali perjalanan kami tersebut adalah untuk menunaikan haji. Falamma qadimna, apabila kami telah tiba di Mekah, tatawafna bil baiti, maka kami telah melakukan tawaf di Baitullah. Maka orang yang melakukan tamattu', maka dia buat tawaf umrah. Orang yang melakukan ifrad, maka dia melakukan tawaf kudum. Fa'amara Rasulullah, maka Nabi SAW telah memerintahkan, man lam yakun saqal hadiah, sesiapa yang tidak membawa bersama dengan dia binatang al-hadiyu, ayyahillah, hendaklah dia keluar daripada ihram. Maksudnya hendaklah dia melakukan haji tamattu'. Qalat, berkata Aisyah, fahalla man lam yakun saqal hadiah, maka telah keluar daripada ihram semua sahabat yang tidak membawa bersama dengan mereka al-hadiyu. Wa nisa'uhu, begitu juga isteri-isteri Nabi SAW, lam yasukna, mereka tidak membawa binatang al-hadiyu. Fa ahlalna, maka isteri-isteri Nabi pun telah keluar daripada ihram. Maka isteri Nabi semuanya melakukan haji tamattu'. Qalat Aisyah, kata Aisyah, namun Aisyah dia tak dapat buat umrah, dia tak dapat nak menyempurnakan haji tamattu' dia. Kenapa? Fahidtu, kerana aku telah datang haid. Falam atuf bil baiti, maka kata Aisyah, aku tidak dapat melakukan tawaf di Baitullah. Falamma kana lailatul hasabah, maka apabila pada malam al-hasabah. Apakah maksud malam al-hasabah? Malam al-hasabah adalah malam di mana Nabi tinggal di Wadi Muhassab. Nabi SAW bila dah habis haji, dah habis nafar thani, Nabi dah tinggalkan Mina, maka Nabi telah bermalam di Muhassab. Maka ianya dikenali sebagai malam al-hasabah. Maksudnya ini adalah malam terakhir sebelum Nabi balik ke Madinah. Maka Aisyah telah berkata, aku telah berkata, wahai utusan Allah, yarji'un nasu bi umratin wa hajjah, setiap orang ramai telah pulang dalam keadaan telah berjaya melakukan amalan umrah dan amalan haji berasingan. Sebab banyak orang yang melakukan tamattu'. Wa arji'u ana bi hajjah, namun aku hanya pulang dengan melakukan amalan haji. Walaupun Aisyah dia buat haji kiran, dia dah dapat pahala haji dan umrah, namun dia maksudkan adalah dia ingin untuk melakukan amalan umrah berasingan. Maka baginda bersabda, awama kunti tufti layali qadimna Makkah, bukankah kamu telah selesaikan tawaf kamu ketika kita tiba di Mekah? Maka Aisyah berkata, tidak wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, fadhhabi, maka pergilah kamu bersama dengan saudara kamu Abdurrahman bin Abu Bakar ke Tan'im. Fa'ahilli, maka berihramlah kamu dengan ihram umrah. Summa mau'iduki, kemudian tempat perjanjian untuk kita bertemu adalah tempat sekian dan sekian. Berkata Safiyah, maka bila Nabi suruh Aisyah untuk buat ihram, sebab Aisyah dia nak buat umrah berasingan, maka Safiyah isteri Nabi yang lain dia terdengar. Maka Safiyah berkata, ma urani illa habisatakum, tidaklah aku melihat diriku wahai Rasulullah kecuali aku juga akan menahan kamu daripada balik. Apakah maksud dia? Maka Safiyah dia apabila
nak balik, dia dah selesai dah tamattu', dia dah selesai dah haji dan semua, maka sebelum balik dia telah datang darah haid, dia telah datang haid. Dan pada waktu itu Nabi SAW nak buat tawaf wada', maka Safiyah menyangka orang yang tak buat tawaf wada' maka tak boleh balik, kerana dia dalam keadaan haid dan sebagainya, tak buat tawaf wada', maka dia tak boleh balik. Sebab itu Safiyah pun berkata, aku pun datang haid wahai Rasulullah, dan aku melihat diriku akan menahan kamu daripada balik. Sebab itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah pada baris yang pertama, maknahu, maksud daripada ungkapan Safiyah adalah anna Safiyah ummul mukminin hadat, isteri Nabi Safiyah binti Huyai bin Akhtab, beliau telah datang haid qabla tawafil wada', sebelum sempat dia melakukan tawaf wada'. Falamma arada Nabi, maka apabila Nabi nak balik ke Madinah, maka Safiyah berkata, ma azunnuni illa habisatakum lintizari tuhri wa tawafi lil wada'. Tidaklah aku melihat diriku wahai Rasulullah kecuali aku telah menahan kamu daripada balik kerana sekarang ini aku dalam haid, dan untuk tunggu aku suci maka ambil masa barulah aku boleh buat tawaf wada'. Fa inni lam atuf lil wada', kerana aku tak sempat nak melakukan tawaf wada', dan aku telah datang haid. Dan Safiyah menyangka wazannat anna tawafal wada' la yaskutu anil haid, dan Safiyah sebenarnya menyangka bahawa orang yang dalam haid maka tidak gugur daripadanya kewajipan dan tanggungjawab melakukan tawaf wada'. Maka bila Nabi SAW dengar, maka Nabi SAW pun kata, bukankah kamu telah selesai tawaf haji? Maka dia kata, tawaf haji dah wahai Rasulullah, tawaf wada' belum. Maka Nabi kata tawaf wada' tak ada masalah. Maka daripada kisah Safiyah binti Huyai ini menjadi dalil bahawa orang yang dalam keadaan uzur, dalam keadaan haid, maka dia tidak perlu melakukan tawaf wada'. Tak perlu. Dan tak ada kena bayar dam dan sebagainya, tidak perlu. Walaupun tawaf wada' tu wajib, namun kalaulah seseorang itu haid dan uzur, maka gugur dan jatuh tanggungjawab melakukan tawaf wada' daripadanya, dan dia tidak perlu membayar sebarang dam dan lain-lain. Sebab itu baginda bersabda, Aqra halqa. Aqra halqa ni kalaulah daripada sudut maknanya, maksudnya adalah benda yang tak elok. Aqra halqa. Sebab aqra ni memberi maksud sembelih dan sebagainya. Tapi Imam Nawawi catat daripada bawah baris yang kedua, 4, 6, 8, 10. Pada baris yang ke-10. Maka kata Imam Nawawi, Aqra halqa ini adalah kullu qaulin minta maaf, Allahumma salli summa tasad al-arabu fiha fasarat, maka kalimah aqra halqa ini menjadi tutliquha wala turidu haqiqata ma wudi'at lah. Ianya adalah perkataan yang disebutkan oleh orang Arab tetapi tak dimaksudkan maknanya tak dimaksudkan, sebab itu ianya tak diterjemahkan. Ya, maka aqra halqa ini kata Imam Nawawi sama macam perkataan-perkataan yang kita biasa dengar yang orang Arab guna, yang ada dalam hadis. Maka contohnya adalah seperti taribat yadah qatalahullah. Qatalahullah ni kalau nak terjemahkan maksudnya adalah semoga Allah membinasakan kamu, mematikan kamu, memerangi kamu. Tapi ianya tak diterjemahkan. Samalah juga aqra halqa, ianya tidak diterjemahkan. Maka kata Imam Nawawi, ianya adalah perkataan-perkataan yang lali pada lidah orang Arab tetapi tidak dimaksudkan makna dan terjemahan dia. Maka Nabi SAW bersabda, awama kunti tufti yauman nahar, bukankah kamu telah selesaikan tawaf ifadah ataupun namanya tawaf haji ataupun dipanggil juga tawaf rukun? Wahai Safiyah, bukankah kamu telah selesai tawaf haji pada hari nahar 10 Zulhijjah? Maka Safiyah berkata, bala bahkan. Maka baginda bersabda, la ba'sa, kalaulah tawaf wada' dan kamu dalam keadaan haid, maka tidak mengapa. Infiri, bergeraklah untuk pulang. Maka daripada sini menjadi dalil bahawa seseorang yang dalam keadaan haid, maka dia tidak perlu melakukan tawaf al-wada'. Berkata Aisyah, faliyakani Rasulullah, maka Nabi SAW telah bertemu denganku, wa huwa mus'idun min Makkah, dalam keadaan baginda menuju ke Mekah,
dalam keadaan baginda mus'id, dalam keadaan baginda menaiki daripada Mekah, maksudnya baginda pulang daripada Mekah, wa ana munhabitatun alaiha, dan dalam keadaan aku menaiki ke Mekah, menuju ke Mekah. Apakah maksud dia? Maksudnya Nabi SAW dan Aisyah. Nabi SAW pada waktu itu dalam perjalanan pulang daripada Mekah ke Wadi Muhassab, kerana Nabi dah selesai tauf wada'. Sementara Aisyah pula, Aisyah radhiyallahu anhu daripada Tan'im nak menuju ke Baitullah, maka mereka terserempak di tengah jalan. Au ana mus'idah wa huwa munhabitun minha, wa qala ishaqu mutahabbitatun wa mutahabbitun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebab itu pada muka surat sebelah 797, pada baris yang kedua 4 daripada bawah, maka kata Imam Nawawi, wajhul jam'i hadhihi riwayat, bila kita baca riwayat yang Aisyah terserempak dengan Nabi, Nabi datang daripada satu arah, Aisyah menuju ke arah yang daripada mana Nabi datang. Maka apakah maksud dia? Maka maksudnya adalah Nabi SAW telah menghantar Aisyah ma'a akhiha dengan Abdurrahman bin Abu Bakar ba'da nuzulihil muhassab, setelah Nabi SAW pulang daripada Mekah nak menuju kembali ke tempat Al-Muhassab. Wa wa'adaha, dan Nabi telah berjanji untuk bertemu dengan Aisyah di Wadi Muhassab setelah Aisyah selesai umrah. Thumma kharaja huwa, kemudian Nabi SAW telah keluar ba'da zihabiha, setelah Aisyah pergi ke Tan'im, faqasadal baita, maka baginda telah menuju ke Baitullah untuk melakukan tawaf wada'. Thumma raja'a, ketika mana Nabi pulang daripada tawaf wada', maka Nabi SAW telah bertemu dengan Aisyah. Falaqiyaha, maka Nabi SAW telah bertemu dengan Aisyah, wa huwa sadir, dalam keadaan baginda baru pulang daripada tawaf wada', wa hiya dakhilatun, sementara Aisyah baru nak masuk ke Baitullah li tawafi umrah, untuk menunaikan umrah. Maka itu maksud Aisyah, Nabi daripada Baitullah nak balik ke Muhassab, kerana di situ kemah Nabi. Sementara Aisyah daripada Tan'im baru nak pergi ke Baitullah untuk melakukan umrah dia. Itulah maksud hadis tersebut. 2930, wabihi lain qala hadatsana Suwaid bin Sa'id an Ali bin Musa an al-Amash an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah. Riwayat ni lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Kharajna ma'a Rasulillah SAW nulabbi la nadhkuru hajjan wala umrah, wa saqal hadits bimakna hadits Mansur. Riwayat 2931, wabihi lain qala hadatsana, dalam riwayat ini diterangkan bilakah tarikh Nabi sampai Mekah. Tarikh Nabi tinggalkan Madinah kita tahu antara 24 ataupun 25 Zulqa'dah. Tapi bilakah Nabi sampai ke Mekah untuk melakukan haji? Maka dalam riwayat ini ada. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammadul Musanna wa ibn Bashar jami'an an Ghundar qala ibn Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an al-Hakami an Ali bin al-Husaini an Zakwan maula Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, qadima Rasulullah, Nabi SAW telah tiba di Mekah li arba'in madaina min Zulhijjah atau khamsin, pada tarikh 4 ataupun 5 Zulhijjah. Madaina berlalu, 4 hari setelah berlalunya Zulhijjah ataupun 5 hari. Maka Nabi tiba di Mekah pada 4 ataupun 5 Zulhijjah. Maka bererti tak lama. Kalaulah kita ambil 4, maka pada 14 Zulhijjah Nabi dah balik. Bererti Nabi duduk dekat Mekah hanya lebih kurang 10 hari. Sebab Nabi SAW tiba 4 Zulhijjah, dan kemudian setelah selesai hari Tashrik, Nabi bermalam 1 malam di Muhassab. Sebelum subuh Nabi dah bergerak balik ke Madinah. Bererti lebih kurang 10 malam sahaja Nabi SAW duduk di Mekah untuk menunaikan haji wada'. Dan ini yang sunnah, kata para ulama, kalaulah kita mampu, maka kita hanya datang menunaikan haji dan balik, supaya kita tidak berlama-lama di Mekah. Masalah berlama-lama ni kadang-kala menjadikan kita hilang kehormatan pada Mekah. Sebab kita duduk terlalu lama, maka kita tidak lagi menghargai keberadaan di situ. Kadang-kala kita pun kerana dah terlalu biasa dan lama, dah tak solat di Masjidil Haram, dah tak pergi ke Masjidil Haram, maka sebab itu Nabi hanya datang untuk haji dan Nabi terus balik.
lebih kurang 10 hari Nabi SAW duduk di Mekah, lebih kurang. Maka hadis ini menerangkan bila Nabi sampai ke Mekah, iaitu pada 5 ataupun 4 Zulhijjah. Fadakhala alayya, maka Nabi telah masuk bertemu dengan Aisyah dalam keadaan Nabi tidak begitu gembira. Maka Aisyah bertanya, "Man aghdabaka ya Rasulullah?" Siapakah yang menjadikan kamu tidak gembira wahai Rasulullah? Adkhalahu Allahun nar, semoga Allah memasukkannya ke dalam neraka. Maka itu adalah sekadar ucapan. Maka baginda bersabda, "Awama sya'arti anni umirtun nasa bi amrin fa idzahum yataraddadun." Apakah pandangan kamu wahai Aisyah apabila aku memerintahkan kepada orang ramai dengan sesuatu suruhan namun mereka ragu-ragu untuk melakukannya? Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi? Nabi SAW menyuruh para sahabat yang melakukan tamattu' namun membawa binatang al-hadyu untuk tidak melakukan tamattu', sebaliknya melakukan kiran. Kita dah belajar dalam hadis sebelum ni. Tapi para sahabat faham Nabi tak suruh. Para sahabat faham Nabi galakkan. Maka sebab itu ada yang tak ikut. Namun sebenarnya Nabi SAW suka mereka melakukan begitu. So itu Nabi kata, aku dah suruh namun mereka ragu-ragu untuk melakukan. Okey, ka'annahum yataraddadun. Ahsibu walau anni istaqbaltu min amri mastadbartu. Kalaulah aku dapat menghadapankan daripada urusanku apa yang telah aku belakangkan, sabda Nabi, masuktul hadiah. Sabda Nabi, nescaya aku tidak akan membawa binatang al-hadyu bersama denganku. Hatta ashtariyah, sehingga aku membelinya sahaja di sini. Summa ahillu, kemudian aku menjadi halal setelah selesai umrah sebagaimana mereka halal. Maksudnya Nabi bersabda, kalaulah aku nampak mereka ini tidak mengikut apa yang aku sarankan, nescaya aku pun akan melakukan haji tamattu', sabda Nabi. Tapi tidak, Nabi SAW melakukan ifrad dan kemudian ada sebahagian berpandangan Nabi melakukan haji kiran. 2932, riwayatnya lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah 'anil Hakam sami'a Ali ibn al-Husain an-Zakwan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam li arba'in aw khamsin madayna min Dzulhijjah bimithli hadits Ghundar wa lam yadhkur asy-syakka min al-Hakam fi qawlihi yataraddadun. Riwayat berikut ini nak menerangkan, kan kita dah sebut kisah Aisyah. Aisyah pada awalnya dia nak buat haji tamattu'. Namun dia tidak dapat melakukan umrah dia sampailah masuk hari-hari haji dan hari tarwiyah 8 Zulhijjah kerana dia ada haid dan dia tak sempat melakukan tawaf. Maka Nabi suruh untuk dia berniat ihram haji dan dia pun melakukan kiran. Maka Nabi dah terangkan kepada dia dalam hadis ni bahawa, wahai Aisyah, kamu dah tak perlu buat umrah berasingan sebab umrah kamu telah termasuk dalam amalan haji kamu, dan itulah kiran. Haji kiran bermaksud seseorang itu menggabungkan niat antara haji dan umrah. Haji ifrad bermaksud seseorang itu berniat melakukan haji sahaja sampai selesai, dan haji tamattu' pula seseorang itu dia melakukan umrah dulu, kemudian bila dah dekat waktu haji barulah dia berihram haji. Maka Nabi dah terangkan. Cuma Aisyah kita dah tahu, Aisyah dia tak nak begitu, dia nak ada amalan berasingan untuk umrah sahaja, seperti isteri-isteri Nabi yang lain yang melakukan tamattu'. Sebab itu Nabi suruh dia untuk bermiqat daripada Tan'im supaya dia boleh buat umrah berasingan. 2933, wa bi ilaihi qala hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Badr qala hadatsana Wahib qala hadatsana Abdullah bin Ta'us an Nabi an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya beliau telah berihram umrah. Maksudnya beliau telah berniat untuk melakukan tamattu'. Lalu orang bila buat tamattu', orang berniat umrah sahaja. Bila dah habis umrah, keluar daripada ihram, bila datang musim haji, bila datang hari-hari haji, barulah dia berihram haji. Faqadimat, maka Aisyah telah tiba di Mekah. Walam tatuf bil baiti, namun beliau tidak dapat melakukan tawaf di Baitullah hatta hadat, sehingga berterusan haidnya. Fanasakatil manasik, maka fanasakatil manasik, maka telah hampir waktu untuk melakukan haji. Fanasakatil manasika kullaha, maka pada sahabat yang lain mereka telah selesaikan pada waktu itu amalan-amalan umrah mereka. Waqad ahallat bil haji, maka Aisyah pun Nabi suruh untuk dia berihram dengan niat haji. Maka Aisyah dia melakukan haji kiran.
Maka Nabi telah terangkan kepada Aisyah, Yauman Nafar pada 10 Zulhijjah. Yauman Nafar, minta maaf, pada hari-hari tasyrik. Yauman Nafar maksudnya hari-hari tasyrik. Maka Nabi dah terang kepada Aisyah, Yasa'uki tawafuki, mencukupi bagi kamu tawaf yang kamu lakukan, lihajjiki, untuk haji dan umrah kamu. Maksudnya, wahai Aisyah, tawaf yang kamu buat ini sebenarnya adalah untuk tawaf haji dan juga tawaf umrah. Nabi SAW telah terangkan. Fa'abad. Namun Aisyah pada waktu itu dia tak mahu, dia nak buat haji, nak buat umrah berasingan. Maka Nabi telah menghantar Aisyah bersama dengan Abdurrahman bin Abu Bakar ke Tan'im. Fa'tamarat. Maka Aisyah telah buat umrah berasingan setelah selesai haji. Riwayat 2934, riwayat yang seterusnya. Wa bihi ilayhi qala hadatsani Hasan bin Ali Al-Hulwani qala hadatsana Zaid bin Habab qala hadatsani Ibrahim ibn Nafi qala hadatsani Abdullah bin Abi Najih an Mujahid an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya beliau telah datang haid di Sarif, di tempat yang bernama Sarif sebelum masuk Mekah. Fatatahharat, maka beliau telah bersuci di Arafah ketika beliau berada di Arafah. Maka Nabi SAW telah terangkan kepada Aisyah, kerana beliau buat haji kiran, yujzi'u anki, mencukupi bagi kamu wahai Aisyah, tawafuki, tawaf yang kamu lakukan, begitu juga sa'i yang kamu lakukan di Safa dan Marwah, an hajjiki, bagi haji dan umrah kamu. Sebab haji kiran, dia amalan itu menggabungkan antara amalan haji dan umrah. Maka Nabi kata tak payah buat umrah asing, dah selesai dah umrah kamu dan haji kamu. Namun kita tahu daripada hadis-hadis sebelum ini, Aisyah minta untuk dia dapat buat umrah berasingan setelah selesai amalan haji. 2935. Dalam hadis ini sekadar menceritakan bahawa bila Aisyah bersama dengan adiknya Abdurrahman bin Abu Bakar menuju ke Tan'im, maka kerana tak selesa dan panas, maka Aisyah telah membuka sedikit khimar dia, khimar, iaitu tudung labuh dia. Maka dia telah buka sehingga kelihatan tengkuk dia dalam keadaan tak ada orang lain. Namun Abdurrahman bin Abu Bakar tak suka apa yang Aisyah buat, maka dia telah menendang Aisyah dengan kaki dia. Maka Aisyah terkejut, kenapa kau marah? Adakah ada orang lain yang nampak? Maka ini kisah dia. Riwayat 2935. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثنا صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها telah berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayarji'un nasu bi ajrain, adakah orang ramai dapat pulang ke Madinah dengan membawa 2 pahala, iaitu mereka dapat buat haji tamattu', umrah berasingan, haji berasingan. Wa arji'u bi ajrin, dan aku dapat pulang dengan membawa 1 pahala sahaja, sebab amalan haji dan umrah aku digabungkan kerana beliau buat haji kiran. Fa amara Abdurrahman, maka Nabi telah menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar, adik Aisyah, untuk membawa Aisyah ke Tan'im. Qalat, berkata Aisyah, fa ardafani khalfah, maka Abdurrahman bin Abu Bakar telah memboncengkan aku di belakangnya, ala jamalillah, pada unta miliknya. Qalat, berkata Aisyah, faja'altu arfa'u khimari, maka aku telah mula mengangkat khimarku, tudung labuhku sedikit. Ahsuruhu an unuki, dan aku telah membuka sedikit daripada tengkukku, sebab tak ada orang lain waktu malam. Kerana panas ataupun tak selesa, maka pada waktu itu dibuka sedikit. Maka kelihatanlah tengkuk Aisyah. Fayadribu, maka telah memukul. Siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar, adiknya. Rijli, kakiku. Bi'illatir rahilah, bi'illah, sebagaimana dipukul. Ar-rahilah, tepi unta. Kan kalau kita menaiki unta ataupun kuda, untuk unta dan kuda tersebut laju, maka kita pukul kaki pada tepi unta dan kuda tersebut supaya dia berjalan lebih laju. Maka Abdurrahman bin Abu Bakar, dia telah pukul kaki Aisyah dengan kaki dia. Bi'illatir rahilah, di sini ada 2 terjemahan yang Imam Nawawi highlightkan. Sebab kalau tidak, maka kita tidak faham. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 9. Pada baris yang ke-9. Kata Imam Nawawi, perkataan bi'illatir rahilah ada 2 cara terjemah.
Yang pertama, was-sawabu fayadribu rijli bina'latis saif. Kerana ada dalam riwayat yang lain dengan perkataan bina'latis saif. Maka Abdul Rahman bin Abu Bakar telah memukul kaki Aisyah dengan hujung pedang dia. Maka itu terjemahan yang pertama. Tapi kalaulah kita nak ambil terjemah bi'illatir rahilah pada baris bawahnya, wa yahtamilu, dan kemungkinan juga terjemahnya boleh dilakukan, annal murada fayadribu rijli bisababir rahilah, ay yadribu rijli amidan laha fi surah man yadribur rahilah. Maka Abdul Rahman bin Abu Bakar telah memukul kakiku sebagaimana orang apabila nak menjadikan binatang bergerak laju, maka mereka telah memukul tepi unta dan kuda tersebut dengan kaki dia. Bererti Abdul Rahman bin Abu Bakar pada waktu itu dia pukul Aisyah dengan kaki dia. Kenapa Aisyah pada waktu itu angkat khimar dia, tudung labuhnya, sehingga kelihatan tengkuk dia. Maka Aisyah berkata, wahal tara min ahad? Mana ada orang kat sini? Maka adakah sesiapa yang melihat? Maka Aisyah pada waktu itu balas balik kelakuan Abdul Rahman bin Abu Bakar. Berkata Aisyah, fa'ahlaltu bi umrah, maka aku telah berihram umrah di Tan'im. Kemudian kami telah datang sehingga kami telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil hasabah, ketika baginda bermalam di al-hasabah. Al-hasabah adalah al-muhassab. Riwayat 2936, riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ibn Numair qala hadatsana Sufyan an Amr akhbarahu Amr bin Aus qala akhbarani Abdul Rahman ibn Abi Bakar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdul Rahman bin Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruhnya untuk memboncengkan Aisyah supaya Aisyah dapat berihram umrah daripada Tan'im. InsyaAllah kita akan sambung kemudian esok insya-Allah daripada riwayat 2937. Terima kasih semua, jumpa lagi.